Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat petang seperti yang dijanjikan. Saya akan buat rakaman berkenaan, saya akan mengajar you all berkenaan dengan B3 ataupun surveillance tree. Dengan berdasarkan kepada nilai M yang diberi. Nilai M yang diberi. Ini adalah apakah yang dimaksudkan dengan nilai M? Bermaksud kalau kita tengok di sini, bermaksud setiap node tidak boleh mempunyai nilai node yang bersama dengan 5. So bila setiap node mempunyai nilai bilangan node adalah 5, so dia akan pecah kepada dua bahagian. Contoh yang sini adalah if n internal nodes are equal to 5, split the node. Consider the sequence of inserting node as below. Ini berdasarkan kepada sequence of this sequence of this alphabet. So contoh di sini adalah kita masukkan nilai A. Satu lagi, satu dalam setiap node ni. So dia belum mencapai 5 lagi, belum sama dengan 5. So you akan masuk G. So bila you all masukkan data ke dalam node, so dia akan membuat alphabetical order. Dia akan membuat alphabetical order. Kemudian you all masuk F. So dia akan sort terlebih dahulu, mengikut ascending order ataupun alphabetical order. A, F, G. Then you all masuk B. So dia akan sort terlebih dahulu A, B, F, G. Kemudian you all masuk K. Ini K. Lepas B adalah K. So yang ini semua ni adalah mengikut turutan alfabet di sini adalah mengikut urutan yang di sini. Di sini. You all masuk K, so dia akan membuat sorting terlebih dahulu. A, B, kemudian F, G, K. So bila cukup 5, so bila datanya adalah bilangan data adalah 5, so dia akan pecah kepada dua bahagian. So dia adalah dia adalah binary tree juga, sebab dia akan mempunyai dua anak. Dua anak ataupun dua parents. Contohnya. So dia akan pecah F. Kemudian so dia akan so alfabet sebelum F akan dipecahkan kepada di bahagian kiri, iaitu A, B, dan alfabet selepas F, itulah yang lebih besar daripada F, akan dipecahkan ataupun akan di-split ke bahagian kanan. F. A, B bahagian sini, G, K di bahagian sini. Kemudian kita masukkan D pula. D ni adalah kurang daripada F, so dia akan bergerak ke bahagian kiri. So dia akan sort terlebih dahulu A, B, D. Dan you all masuk H. H ni adalah lebih besar daripada F, so dia akan bergerak ke kanan. So bila ke kanan, so dia akan buat G, H, K. Nampak di sini G, K, so tambah H, dia akan jadi G, H, K. Kemudian you all masuk M. M adalah lebih besar daripada F, so dia akan bergerak ke kanan. So dia akan sort terlebih dahulu, iaitu G, H, K, kemudian dia akan masuk M. Kemudian J, apabila berlaku kemasukan J, J adalah lebih besar daripada F, iaitu A, B, C, D, E, F, J. So J adalah lebih besar daripada F, so dia akan buat ke bahagian kanan. So daripada 4 tadi, apabila J dimasukkan akan menjadi 5. So sekarang maksimum bila bilangan data ada 5, so dia akan buat pecahan. So J ni akan naik ke atas. Akan naik ke atas J. F, J. J akan naik ke atas. Kemudian huruf sebelum J, iaitu GH, akan dipecahkan kepada satu bahagian. Dan huruf selepas K, alfabet selepas J akan dipecahkan kepada satu lagi bahagian. Minta maaf. B3 ni bukan binary tree. Kalau binary tree, B3 ni bukan binary tree. Sebab kalau binary tree dia hanya ada dua anak. Tapi ini kita ada lebih daripada dua anak.
Dia bukan binary tree. Okey, you kena ingat. Okey, dia adalah B3. So nanti kalau soalan ditanya, so dia akan diberi nama ini iaitu B3. Okey. Kemudian kemudian saya ulang balik bila bilangan data adalah bersama dengan 5, so dia akan pecah kepada dua bahagian. So huruf sebelum J itu GH akan dipecahkan kepada satu bahagian dan huruf selepas J akan dipecahkan kepada satu bahagian. So J akan dinaikkan di atas. Okey. Kemudian E. Okay. So you all tahu di sini bahagian ini adalah yang kurang daripada F. Yang kurang daripada F. Yang ni adalah bahagian di antara F dan J. Di antara F dan J. Itu ataupun kita sebut sebagai lebih besar daripada F dan kurang daripada J. Okey, so ulang balik. Bahagian ini akan akan disimpan bagi nilai yang kurang daripada F. Dan di bahagian ini nilainya akan disimpan apabila hurufnya adalah lebih besar daripada F dan kurang daripada J. Kemudian bahagian ini adalah lebih lebih besar daripada huruf J. Nampak ni K, K dan M. So bila you all masukkan E, apa yang terjadi? E ni adalah kurang daripada F. So dia akan bergerak ke kiri F. Okay, A, B, D, E. So dia akan sort. Kemudian apa lagi? Huruf S. Huruf S dimasukkan. S ni bukan kurang daripada F. S ni bukan di antara F dan J. S ni adalah lebih besar daripada J. So dia akan bergerak ke sini. So K daripada KM menjadi KMS. Kemudian I. Kalau ikut alphabetical order, dia adalah lebih besar daripada F dan kurang daripada J. Okey, di sini. Okey, so GHI. Kemudian R ni adalah lebih besar daripada J. So dia akan pergi ke bahagian sini. You kena ingat untuk bahagian ini adalah huruf yang lebih besar daripada F dan kurang daripada J. Okey. Kemudian bila kita besar R, so dia akan lebih besar daripada J, so dia akan pergi di bahagian ini. So dia akan sort lebih dahulu. KM, R, S. Kemudian apa lagi? Okey. Bila kita masukkan X, X ni adalah lebih besar daripada J. So dia akan pergi ke bahagian ini. Tapi sekarang ni bilangan data adalah sama dengan nilai M iaitu 5. So dia kena split. So bila bilangan data dalam satu not adalah sama dengan nilai M, so you all kena split. Okay, you all kena split. Okay, kena split. Contohnya, okay. So maksud you akan ambil nilai di tengah itu R. R akan dinaikkan di atas. Kemudian nilai sebelum huruf sebelum R akan dipecahkan kepada satu portion dan huruf selepas R akan dipecahkan kepada satu lagi bahagian. Okay, so contoh sini ini kita ulang semula yang ni. So nampak R akan dinaik ke atas. Okay, R akan dinaik ke atas. Okay, huruf sebelum KM akan dikelompokkan, akan dibagikan kepada satu bahagian dan kemudian huruf selepas SX akan alfabet selepas R ataupun yang lebih besar daripada R akan dipecahkan kepada satu bahagian. Nampak? So nampak. Kemudian you masukkan C. C ini adalah lebih kecil daripada F, so dia akan bergerak ke sini. Nampak sekarang bilangan notes, bilangan data dalam not ni adalah sama dengan nilai M, iaitu 5. So you kena pecahkan. So bermaksud C akan dinaikkan di atas. C akan dinaikkan ke atas. Nampak? C akan dinaikkan ke atas. So menjadi C, F, J, R. Okay, C, F, J, R.
So huruf sebelum C akan dipecahkan kepada satu bahagian. Huruf ataupun alfabet selepas C akan dipecahkan kepada satu bahagian. So you all nampak okay, huruf sebelum C iaitu AB akan dipecahkan kepada satu bahagian. Huruf yang besar daripada C iaitu DE akan dipecahkan kepada satu bahagian berdasarkan yang blok yang ini ataupun not yang ini. Okey. Kemudian bila you all masuk, okey, sekarang ni you all ada benda ni. Okey. So sekarang ni not ni akan data akan disimpan pada not ni apabila alfabet adalah kurang daripada C, kurang daripada C. Okey. Yang ni pula blok ni, okey, notes ni akan menyimpan nilai bagi alfabet ataupun huruf yang lebih besar daripada C dan kurang daripada F. Yang ni. Okey, ini blok ni akan menyimpan data bagi huruf ataupun alfabet yang lebih besar daripada C dan kurang daripada F. Okey, kurang daripada F. Yang ni pula adalah apa ni? Yang ni. Yang ni okey, yang ini alfabet notes ni akan menyimpan nilai bagi alfabet yang apa ni? Yang lebih besar daripada F, yang lebih besar daripada F dan lebih kecil daripada J. Okey, yang lebih kecil daripada J. So nama boleh GHI. Okey, this bahagian akan menyimpan nilai ataupun alfabet bagi alfabet yang lebih besar daripada F dan kurang daripada J. Yang ni pula okey, yang ni pula adalah okey, not ni akan menyimpan alfabet ataupun huruf bagi alfabet yang lebih besar daripada J, lebih besar daripada J dan kurang daripada R. Kurang daripada R. Yang ni adalah alfabet yang lebih besar daripada R. Okey, ini. Okey. So bila you all masuk I ni I di antara mana? Yang ini kurang daripada C, yang ini lebih besar daripada C dan kurang daripada F. Yang ini adalah okey, yang lebih besar daripada F, lebih besar daripada F dan kurang daripada J. Lebih besar daripada F dan kurang daripada J. So I berada di antara F dan J. Okey, F dan J. So you all masuk I. Kemudian masuk N. N adalah alfabet di antara J dan R. J dan R bermaksud yang lebih besar daripada J dan kurang daripada R. So dia akan masukkan N akan dimasukkan pada kumpulan ini. Okey. Kemudian ada lagi banyak ni. Kemudian T. T adalah lebih besar daripada R. Okey, RST. T adalah lebih besar daripada R, so dia akan pergi di kelompok ini. Daripada SX menjadi STX. So dia akan sort terlebih dahulu. Kemudian U. U di mana? So U pun lebih besar daripada R, so dia akan pergi di sini. Okey, yang ini untuk huruf yang lebih besar daripada J dan kurang daripada R. Tapi U ni adalah lebih besar daripada R, so dia akan check, dia akan pergi ke not ini. Kemudian P di mana P? P ni adalah di antara J dan R. Yang ni kurang daripada C. Yang ni di antara C dan F. Yang ni di antara F dan J. Di antara J dan R. Okey, yang lebih besar daripada J dan kurang daripada R. So P akan dimasukkan di sini. So dia akan disort terlebih dahulu. Itu K, L, M, N, P. Sekarang ni bilangan data ni adalah sama dengan nilai M, iaitu 5. So kita akan buat pecahan. Okey, kita akan buat pecahan. So M nilai tengah akan dinaikkan ke atas. M akan dinaikkan ke atas. Okey, so bila dinaikkan ke atas, so KL akan menjadi satu lagi bahagian. NP pun akan menjadi satu lagi bahagian. Nampak? So bila tengok sini, bila M dinaikkan di atas, KL akan menjadi satu bahagian. Nampak? Kemudian NP pun akan menjadi satu bahagian. NP pun menjadi satu bahagian. Okey. So
Apabila M dinaikkan ke atas, okey. So di sini pun di atas pun dah bilangan datanya pun adalah sama dengan nilai M. So bermaksud kena buat pecahan lagi. Itu J akan menjadi roots. J akan menjadi roots. J akan menjadi roots. Okey, J akan menjadi roots. So J sebelum J itu CF akan di bahagian sini dan selepas J itu MR akan dipecahkan ke bahagian kanan. Ke kanan. So not yang di bawah ni haruslah berdasarkan kepada nilai kecil atau besar daripada nilai parents. Okey, contoh AB ni adalah kurang daripada C. DE iaitu di antara C dan F ataupun lebih besar dari C dan kurang daripada F. So di sini. Okey, di sini apa maksudnya? Di sini. Alfabet bagi yang lebih besar daripada F dan kurang daripada J. Saya ulang balik ya. Bahagian ini adalah alfabet yang lebih besar daripada F, yang lebih besar daripada F tetapi kurang daripada J. Okey. Kalau you all tengok antara F dan J, F, G, H, I. Okey, so ada 3 je. G, H, I lepas tu J. So maksud lebih besar daripada F dan kurang daripada J. Okey. Yang ini pun sama juga. Okey, bila dipecah kepada MR. Okey. Bahagian ini adalah yang lebih besar daripada J. Yang lebih besar daripada J adalah K. Nampak K. KL. KL. Maksud yang kurang daripada M iaitu KL. Okay. Kemudian yang bahagian adalah yang lebih besar daripada M dan kurang daripada R. Okay. Yang lebih besar daripada M dan kurang daripada R. So dia akan jadi bahagian sini. Dan yang ini adalah yang lebih besar daripada R. Okay. Itu untuk kita nak membuat tree bagi B3 berdasarkan kepada nilai M yang diberi. Okey, itu saja. Okey, untuk topik tree. Okey, bila kita tengok balik di sini. Okey, kalau ikut di sini, apakah nilai bagi M? Nilai bagi M. Kalau di sini, nilai bagi M adalah 5. So, bila cukup, bila bilangan data di setiap node tu adalah cukup, adalah bersamaan dengan 5, so dia akan buat pecahan. Okey, dalam kes ni, okey, nilai M adalah 3. Nilai M adalah 3. So, bila cukup 3, so dia akan buat pecahan 3. Okey, Yang ni berapa ni? Yang ni pun nilai M adalah 5. Okey, nilai M adalah 5. Okey. Okey, itu saja. Okey, selalunya nilai yang akan jadikan sebagai parent ataupun nilai yang akan jadikan sebagai parents ataupun roots adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Selalunya kita akan nilai M ni akan diambil sebagai nilai apa ni? Nilai ganjil ataupun odds. Okey, nilai ganjil. 3, 5, okey, 7 dan sebagainya. Okey, itu je. Okey, itu kita berhenti setakat ini dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan okey, selamat petang.